Tuan-tuan, Nabi Muhammad berpuasa sunat pada setiap hari Isnin. Bila sahabat tanya pada Rasulullah, kenapa puasa Isnin? Kata Rasulullah, sebab hari Isnin adalah hari kelahiranku. Sebab itu aku puasa. Maknanya Nabi Muhammad sambut hari jadi Nabi setiap hari dengan puasa hari Isnin. Ada pula jawab, sayang pada Nabi ni setiap hari, bukannya hanya 12 Rabiul Awal. Kita kena sayang pada Nabi setiap hari. Kenapa hanya sayang pada tarikh 12? Tak faham betul tuan-tuan. Adakah kita ni sayang pada Nabi pada 12 saja? Kita sayang pada Nabi setiap hari, saat, detik dan ketika. Macamlah abang-abang sayang pada isteri 24 jam. 24 jam sayang. Abang sayang kat apa tak? Sayang. Abang sayang kat apa? Sayang. Tiap-tiap hari sayang. Tetapi ada sehari dalam setahun kena tunjukkan, hari ni hari ku sayang pada kamu. Kita bercuti sama-sama. Pakai cantik-cantik, jom kita berjalan pergi zoo negara. Bawa anak, bawa isteri, bawa suami pergi zoo. Nengok ikan lumba-lumba. Nengok hutan. Hutan nengok. Pergi ke Cerating. Jalan. Kamu buat apa ni? Cuti lah. Tak tahulah, saya ni sibuk sangat. Hari ni saya bawa isteri saya, bawa anak-anak berjalan. Lepas ni saya cadang nak pergi Tesco. Saya nak ambil isteri saya, bawa dalam troli, saya tolak. Nampak? Cuba tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan tiap-tiap hari pergi zoo sebagai tanda kasih pada isteri. Tak bengkerap tuan-tuan? Tiap-tiap hari pergi Tesco. Udah jemu troli tu, letih lah aku. Udahlah berat bini dia. Itu dia. Setahun sekali itu sebagai lambang kita sayang. Kita bawa bercuti. Abang-abang sebagai sayang pada isteri setahun sekali. Kedai mas. Pokong. Cantik tak abang? Cantik. Cantik abang kan? Hadiah abang untuk kamu. Masya Allah. Begitulah kita sayang pada Nabi. Sayang pada Nabi ni setiap hari. Tetapi ada satu hari khas. Anak pakai cantik, bapa pakai cantik, mak pakai cantik, tok wan pakai cantik, opah pakai cantik. Nak ke mana ni atuk? Maulidur Rasul. Kalau tiap-tiap hari pakai cantik, tak susah tuan-tuan. Mana ni tu? Maulidur Rasul. Setiap hari tuan-tuan. Nak ke mana ni opah? Perarakan Maulidur Rasul. Setiap hari. Tak ke pengsan tuan-tuan. Jadi satu hari kita buat sebagai tanda kasih. Itu yang kita datang malam ni. Berjam tuan-tuan ni. Berjam duduk atas lantai ni. Ya Allah. Ya atas kursi tak apa. Nyanda. Ni hak bawah ni. Sekejap lunjuk, sekejap lengan pinggang. Oh, angin ni. Letih tuan-tuan. Tak bawa anak lagi. Ya Allah. Letih. Yang ada kursi seronok. Relax. Selama roh. Kejap sila panggung. Kejap tak sila. Kejap lunjuk. Ni. Hak berdiri belakang. Lagi teruk tuan-tuan. Sekejap diri sebelah, kejap diri dua-dua belah, kejap dia lompat dua-dua belah. Lengok tuan-tuan. Sebab apa yang tuan-tuan buat macam ni? Sebab tanda kasih. Itu sebab dia. Bagi makan, bagi kerubur, bagi lembu, bagi kambing. Sebab tanda kasih. Kalau tiap-tiap hari tuan-tuan sembelih lembu seekor seorang, bengkerap. Yang ini ada di mana bid'ahnya? Di dalam majlis ini ada selawat. Ni selawat. Tadi jemaah kumpulan marhaban wanita untuk selawat. Kita pun selawat. Adakah selawat tu bid'ah? Dalam majlis Maulidur Rasul ada makan dan minum. Jarang berbenar tuan-tuan. Majlis maulud tak ada mulut. Jarang berbenar. Asal maulud, mulut. Asal mulut, maulud. Maknanya Nabi suruh bagi makan. Wa at'imut ta'am. Nabi suruh makan. Nabi suruh bagi makan. Kita buat. Nabi suruh wasilul arham. Menyambung silaturrahim. Hari ni kita jumpa kawan kita. Din, apa khabar Din? Datang kamu juga. Aku minat Ustaz Kazim. Nampak tak bersalah? Ya Allah Kak Leha. Kenapa? Tak pernah tengok Kak Leha datang surau. Baru malam ni. Aku minat Ustaz Kazim. Tak pernahnya datang tuan-tuan. Bila sebut maulud, datang juga. Sebab tu kita kena tarik mereka. Sayang mereka. Lama-lama mereka datang.
Ni silaturahim ada. Habis tu ustaz, mana ada Nabi buat perarakan? Bid'ah tu perarakan tu ustaz. Nabi tak pernah buat perarakan. Oh, perarakan Maulidur Rasul bid'ah. Perarakan penamaan calon pilihan raya tak bid'ah. Yang tu tak bid'ah pula. Ada Nabi buat perarakan zaman Rasulullah? Tak ada. Perarakan penamaan calon lagi teruk. Bu sana, bu sini. Bu depa, bu pendek, bu. Bu panjang, bu. Tak bid'ah benda tu. Mana ada perarakan Maulidur Rasul? Bu. Bu orang depan, bu. Bu panjang satu. Bu. Sallallahu. Mana ada tuan-tuan? Daripada awal tapak perhimpunan jalan satu taman semuanya sallallahu ala Muhammad. Hai, adakah itu bid'ah? Tak ada bid'ah. Silakan, itulah kalimah-kalimah yang baik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah suruh solat, Allah suruh selawat. Sebab tu kita kena selawat. Tapi sayang tuan-tuan, kadang-kadang kita selawat berdiri. Diri faham tak juga. Kita di Malaysia ni, waktu kumpulan tadi sebut selawat tu baru kita bangun. Di negara Arab tuan-tuan, bila sebut nama Nabi Muhammad sallallahu, semua bangun. Tiap-tiap kali sebut sallallahu alaihi, semua bangun. Oi tuan-tuan, bila Nabi ceramah? Demo lagi teruk tuan-tuan. Tu yang dia kata tadi tu. Menurut setengah ulama, berdiri ketika mendengar bacaan Nabi adalah baik. Hai, lanjut je kak-kak tadi tuan-tuan. Memang orang Arab, kalau mereka dengar sallallahu alaihi wasallam, yang duduk ni bangun. Kalau saya sebut 100 kali, bangun duduk tuan-tuan. Kita ni tadi sekejap aja dia selawat kita bangun. Itu pun komplain. Udah bangun pula. Aduh, letihlah aku. Baru 5 minit. Itu pun dah komplain. Bangun pula. Aduh, selawat. Orang Arab bila sebut sallallahu ala Muhammad, bangun. Sekejap duduk balik. Bila penceramah tersebut sallallahu, bangun lagi. Hai tuan-tuan, kalau gitu Ustaz tak payah duduk lah, Ustaz terus bangun. Itu pulang lah. Tapi itu nak gambarkan kasih sayang. Kita selawat. Tapi banyak orang selawat tak tahu makna. Ni tuan-tuan malam Jumaat ni duk baca Yasin. Baca Yasin. Baca Yasin. Kita buat ceramah lah malam Jumaat. Tak boleh. Kami nak baca Yasin. Bacalah malam lain. Malam Jumaat kita baca. Malam Jumaat sunat baca suratul Kahfi. Surah Yasin kena baca tiap-tiap hari. Surah yang malam Jumaat sunat ialah suratul Kahfi. Tapi kita jarang baca sebab panjang. Yasin 4 muka je. Tak nak buat program dah sebab nak baca Yasin. Dibawanya botol air, dibawanya beldi isi air sampai basah kapet masjid. Masya Allah. Tapi dia tak faham Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yasin tu apa? Yasin tu apa? Tuan-tuan, setiap orang dia ada 2-3 nama. 2-3 nama. P. Romli itu bukan nama dia Tengku Zakaria. Tapi orang panggil dia P. Romli. Nama asalnya Tengku Zakaria. Nama asal tuan-tuan Rafi'ah. Orang panggil isteri panggil Pek. Lain tuan-tuan. Nama kita Saiful, mak panggil Ipul. Lain. Nama kita banyak. Kita nama Nizam, bapa panggil Ijam. Lain. Nama kita Saripudin, orang panggil Upin. Nama kita Arifin, orang panggil Ipin. Betul. Nama tu lain tuan. 2-3 nama kita ni. Kita nama Latifah, orang panggil Lat. Kak Lat. Nama kamu Ceklat ke? Tidak, Latifah. Oh,
Pelik benar aku dengar kamu ni. Nama kamu apa? Mahmud. Atau kenapa panggil Mud? Nama manja. Mud. Mud tu maknanya cupak. Cupak. Pulanglah tuan-tuan. Nama apa Mud? Cupak. Besok kalau pergi umrah, Arab tu nak cop. Mud. Mana cupaknya? Mud cupak. Nama Muhammad dipanggilnya Mamat. Mamat tu mati tuan-tuan. Panggillah Muhammad. Ini Mamat tu mati. Tukarlah nama lain tuan-tuan. Nama yang lebih Allah redha. Nabi Muhammad pun nama macam tu juga. Nama dalam Qurannya Muhammad. Tapi mak dia panggil Ahmad. Di langit malaikat panggil Al-Aqib. Di hari kiamat orang semua berhimpun pada dia. Namanya Al-Hashr. Allah panggil dia dengan nama dalam Quran. Dengan nama yang sangat lembut. Yasin. Itu nama lain bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka Yasin, demi Al-Quran yang bijaksana, sesungguhnya kamu itu Nabi Muhammad. Demi Al-Quran yang bijaksana, sesungguhnya kamu itu Nabi, berjalan di atas jalan yang lurus. Yasin itu nama lain bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, tidaklah diturunkan Al-Quran ini untuk menyusahkan kamu. Nama lain bagi Nabi Muhammad ialah Taha. Sebab itu kita bawa dalam selawat dua nama ini. Orang yang selawat kadang-kadang dia tak tahu pun benda itu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sebab tu disebut Taha, sebab tu disebut Yasin. Dalam majlis kita ada selawat. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Habiballah salamun alaik. Selawat. Kenapa kita katakan majlis Maulidur Rasul ni bid'ah? Selawat ke atas Nabi. Yang jadi bid'ahnya bila tuan-tuan bayangkan, bila tuan-tuan bangun tadi Nabi sampai. Itu yang bid'ahnya. Abang lagi mana abang? Majlis Maulidur Rasul. Ramai ke abang? Boleh tahan. Nabi pun datang tadi. Gila ke apa suami aku ni? Nabi tak datang majlis kita. Nabi dah wafat. Yang datang majlis kita ialah malaikat. Atau kalau malaikat datang mana? Kalau tuan-tuan tengok malaikat, tuan-tuan pun pengsan. Malaikat tu besar. Nabi pun pengsan. Tengok Jibril. Malaikat rahmat datang. Bagaimana tuan-tuan nampak? Bagaimana tuan-tuan rasa malaikat rahmat datang? Sebab tuan-tuan rasa tak letih. Tuan-tuan rasa tak letih duduk. Yang tuan-tuan rasa ialah mengantuk. Tuan-tuan rasa tenang je. Sebab itu orang yang datang ceramah, dia rasa tenang je. Senang tidur. Tak percaya je tuan-tuan tengok. Ramai tidur. Itu maknanya malaikat datang. Tidur je, kita bakar je. Malaikat rahmat datang tuan-tuan. Tuan-tuan rasa tenang. Ni hak depan saya ni daripada pengurusi sampai rela di bawah ni semua ada masalah. Semua ada masalah. Tapi bila tuan-tuan datang majlis ilmu, masalah hilang. Apa masalah kamu mat? Bini lari dari rumah pula. Tanya aku datang ceramah ni tenang jiwa aku. Apa masalah Kak Leha? Suami tak balik-balik ustaz. Alhamdulillah Allah menyemuk ada rumah ustaz. Tuan-tuan tenang. Tuan-tuan ni orang susah. Datang sini tenang. Nasi ada. Tuan-tuan orang lapar. Nasi ada. Tuan-tuan orang dahaga. Belakang pentas saya ni ada air tuan-tuan. Tenang tak? Tenang. Ni nama dia malaikat rahmat datang.
Apa tanda malaikat rahmat datang ke majlis kita ni? Tuan-tuan akan balik ke rumah nanti, tuan-tuan akan diiringi dengan perasaan suka hati. Sabar semua. Tuan-tuan nak turun daripada tempat parking tu pun sabar je. Tak ada siapa bunyi horn. Pon-pon. Oi, jalanlah. Bodoh betul. Tak ada tuan-tuan. Semuanya sabar je nak keluar seorang. Sebab malaikat rahmat akan memayungi kita sampai balik rumah. Subhanallah. Ni nama dia majlis ilmu. Kalau kita berada macam ni tuan-tuan, masya-Allah, seronoknya. Seronok tuan-tuan. Tanda yang kedua, sifat orang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan jirannya. Tuan-tuan, kita duduk dalam kejiranan. Tanda orang beriman ialah dia berbaik dengan jiran. Berapa ramai kita hari ni yang tak tegur jiran? Udah 10 tahun duduk di taman ni, tak bertegur sampai sekarang. Udah 5 tahun pindah ke taman ni, tapi tak bercakap dengan jiran. Kenuri tak nak panggil jiran, mati tak nak pergi ziarah jiran. Ini bukan sifat orang beriman, walaupun serban besar di atas kepala dia. Kita duduk di jiran ni tuan-tuan, di kejiranan kita ni, tanda orang beriman. Sebab itu kalau dijemput kenuri, pergi. Jangan kira bendera. Setengah orang nak pergi kenuri, dia kira bendera. Kau tak pergi kenuri rumah dia, tak payah. Itu karat dia. Kebuluh aku nak makan. Astagfirullah. Kamu tak ziarah dia sakit. Padan muka dia. Padan muka tuan-tuan. Sedangkan kalau kita ziarah orang sakit, 70,000 malaikat akan minta ampun pada kita. Kalau kita panggil jiran kita datang makan di rumah kita, malaikat duduk di hadapan pintu rumah kita 40 hari minta pada Allah ampunkan dosa kita. Last kita buat kenuri bila? Last kita buat kenuri bila? Yang kita panggil jiran-jiran. Kalau kita buat kenuri 40 hari malaikat duduk, ya Allah, ampunkanlah dosa Pak Mat, ampunkanlah dosa Kak Jah, ya Allah. Mereka menjamu orang makan, ya Allah. Tuan-tuan yang sponsor malam ni, Allah Ta'ala, malaikat duduk di hadapan, malaikat duduk di hadapan rumah dia, doa, ampunkanlah dosa mereka ni, ya Allah. Ampunkanlah dosa mereka ni, ya Allah. Itu ustaz kalau tiap-tiap hari kenuri, bengkerap lah saya. Bukan maknanya suruh buat kenuri pasang kemah Arabik macam ini. Tuan-tuan panggil jiran sebelah, Din, marilah makan. Din pun datang dengan Kak Pah datang. Dijamunya makanan. Makan. Tuan-tuan hormat dia. Bila Din sakit, tuan-tuan ziarah dia. Kalau tuan-tuan tak ziarah, tuan-tuan ketuk pintu dia. Kak Yah, ada apa-apa nak pesan? Saya nak ke pasar. Tuan-tuan meringankan orang sakit. Itu nama dia jiran. Tapi banyak orang bila jiran bagi makanan, dikutuknya makanan. Bila jiran bagi bubur kacang, suami dia makan. Siapa bagi ni? Kak Pah sebelah bagi. Nampak kuahnya melekat. Pekat, melekat kata dia. Sedap nampak raya ni. Bismillah. Melekat, bagus. Kopinya dah bagus. Tak ada gula, tak ada mana. Udah baca air tompel apa tuan-tuan? Apa punya bodoh ini? Bodoh kata pada jiran. Anak dia sebelah dah kebir mata ni. Dah tak reti nak buat bubur. Jangan buat, menyusahkan orang. Shh. Jangan cakap macam tu abang. Mungkin dia tersilap. Jom saya masakkan lain, saya tambahkan gula. Kan selesai. Masin macam lori garam terbalik, bodoh. Jangan pergi ke dapur, tambah santan, tambah air lagi, hilanglah masin. Kan senang. Tapi tidak. Maki hamun suami isteri, tak? Macam nak perli orang abang ya. Betul dia. Anak ni lepas asar pergi main depan jiran, rumah jiran. Kak Pah tanya, Aiman dah makan yang anti bagi bubur tadi? Tok. Kenapa tak makan? Ayah kata bodoh. Ayah kata masin bodoh.
Mama Aiman kata apa? Mama kata bangang. Agak-agak tuan-tuan, jiran tu nak bagi lagi tak? Tobat lahum tak bagi dah. Inilah penyakit kita jiran ni tuan-tuan. Bila nak kutip sampah, hari kutip sampah, dia buang depan rumah jiran sampah dia. Pukul 6 pagi buang, subuh sepi dah buang. Lori sampah rosak, rumah jiran berulat. Ini bukan jiran yang baik. Kenapa kita bawa balik buah durian tak bagi pada jiran sedangkan dia bau makanan? Ustaz, saya bawa balik makanan durian 2 biji aja Ustaz. Kami anak 8. Yang dah tahu 2 biji yang kamu gatal bawa balik saya apa? Bawa anak kamu makan di tepi jalan, habis baru basuh tangan, komor mulut baru balik. Baru jiran tak tahu. Ini 2 biji durian bawa balik. Hoi masuk dalam rumah. Jiran tengok je. Sampai ke pagi besok tak adanya rasa buah itu. Tuan-tuan dah menyakiti hak jiran. Nabi kata kalau kita masak makanan yang berkuah, lebihkan kuahnya, hantar pada jiran. Jiran tadi jangan duk ambil sudu, ambil camca, ambil senduk duk cari mana lauk mana. Tengok-tengok udang 2 ekor. Abang 2 ekor abang. Kedekut gila orang sebelah kita ni. Bukankah jiran dah bagi gulai semangkuk? Dalam peti ais kamu kan ada udang. Kamu hangatkan balik gulai tadi, ambil udang kamu tambah ajalah. Santan dah dibuat, gulai dah ditomes, karinya kan dah dimasak. Kamu hanya masukkan udang. Masalah dia Ustaz, saya tak ada udang. Sotong pun tak ada Ustaz. Ayam, ikan, semua ada. Tuan-tuan di rumah, tuan-tuan ni berlambak ikan spare, udang spare, sotong spare, siput sedut pun spare. Tak apa masalahnya, jiran dah bagi kuah, tambah saja. Kita topat. Cuba tengok di rumah kita ni, peti air di atas, ayam beku. 4-5 ekor ayam beku tu organic chicken. Bila buka di bawah, ayam hidup. Menur terkebik-kebik mata, sejuk gelit kata dia. Bila kau nak sembelih ni kata dia. Ayam hidup mula peti air tuan-tuan. Punya banyaknya makanan. Buat ajalah. Ya Allah. Inilah nama dia hak jiran. Jangan menyakiti jiran. Tuan-tuan tidur lena, kenyang perut. Duduk atas katil. Sendawa. Seorang petai, seorang jerim. Kenyang abang kan? Jiran sebelah duk pegang perut. Abang, lapar abang. Sabarlah ya. Besok abang cari kerja. Kalau ada makan, ada gaji, abang beli beras. Sabarlah ya. Yang jiran ke buluh, tuan-tuan tidur lena. Tuan-tuan belum beriman. Belum beriman. Jaga-jaga tuan-tuan. Tuan-tuan pergi umrah. Sibuk pergi umrah. Jiran sebelah rumah terbakar, tuan-tuan tak bagi duit pun dia. Beri salam aja. Ya Allah, siap rumah kamu terbakar din. 6 harakat dinnya. Aku tak dapat nak nolong, besok nak terbang. Kamu nak terbang ke mana? Umrah. Kalau kita orang beriman, cancel umrah. 5,000 ni aku bagi pada kamu. Kamu nak mula penghidupan baru. Atau kamu tak pergi umrah? Aku dah 10 kali dah din, cukup dah. Udah jemu dah naik terbang tu. Yang aku tak jemu Kaabah aja. Ada rezeki aku pergi lain. Aku rindu pada Kaabah. Tetapi kerinduan aku pada kamu lebih daripada itu. Aku sedekah pada kamu. Isteri aku pun tak jadi pergi umrah. Kami bagi 12,000 pada kamu. Buatlah rumah baru. Itulah orang beriman. Ini rumah jiran terbakar, bomba tengah padang. Den, bye-bye. Mana mat? Umrah. Ini bukan jiran yang bagus, tuan-tuan. Jahat nama jiran dia. Ustaz, tapi serobannya besar Ustaz. Seroban tak seroban. Dia melebihkan sesuatu yang bukan sepatutnya. Masya Allah. Jiran yang baik tuan-tuan, dia tak mengendap jiran sebelah. Dia tak mengendap. Kita bila jiran beli sofa mengendap. Bang, beli cushion bang. Tapi hutang abang, kod memot. Lantaklah dia kod apa pun. Tapi kita, abang,
Hei, sahabat Nabi tuan-tuan, isteri dia tebuk lubang. Isteri dia tebuk lubang nak tengok orang sebelah. Ni, tebuk lubang. Ni, cerita Piramli, tebuk lubang. Ya, Ros. Budak-budak tu baik, Ros. Bapa selalu begitu. Asal jumpa orang, balik rumah. Asal balik rumah, jumpa orang. Tak baik kalau tuduh orang macam tu, Ros. Kena cocok, tuan-tuan. Aduh. Ros, kan aku kata jangan kau paku dah, kenapa? Aduh. Tu, dia buat lubang tu. Haji Sata nak mengendak. Isteri seorang sahabat Nabi, dia ngendak orang sebelah. Sahabat Nabi ni tanpa punggung isteri dia. Hai, ngendak orang. Dia ambilnya, ditutup lubang. Sampai tak bagi nengok jiran sebelah. Sebab itu hak jiran. Kita sekarang anak beranak, gotong royong ngendak. Yang bawah sekali anak, nombor 3 anak, nombor 4 mak, tinggi sekali bapa. Tengok anak, tengok jiran sebelah. Ini bukan jiran yang baik. Ya Allah tuan-tuan, oi, jaga-jagalah kita ni. Jaga-jaga. Akak-akak pun jaga-jagalah akak. Kadang-kadang kita dengan jiran ni dah tak tahu nak khabar lah. Udah macam mesra benar. Sidai kain berkembang. Marah. Besok semayang Jumaat, sujud sejadah. Dia datang ke surau. Tok Imam tak baca ayat sejadah. Baca ayat Qul Huwallah je. Marah makji ni. Tak ada ayat sejadah ke? Tok Imam sakit perut gamaknya. Qul Huwallah je. Letih aku datang. Dia berletih sepanjang jalan, tuan. Pukul 9 sidai kain. Sebelah rumahnya Tok Bilal. Tak ada baca ayat sejadah kan Haji Tok Bilal. Mak Ngah berkembang, tuan. Mak Ngah dah tahu nak sujud sejadah. Tak tahu lah Tok Imam tu apa. Muah betul. Yang Tok Bilal tu kebir-kebir mata, tuan. Yang sujud sejadah hari Jumaat sunat, yang nutup aurat wajib. Yang sunat dibisingkan, yang wajib tak dijaga. Ni tak kena. Kita ni tuan-tuan, Nabi Muhammad ni dihantar, dibawa, diutus kepada kita ni. Sebab di mana ada benda apa pun dalam dunia ni, semua Nabi ajar. Ni, tuan-tuan nampak gelas ni. Tuan-tuan nampak gelas ni. Kalau orang yang beriman pada Rasul, dia tengok ada Rasul, dia tengok ada benda yang dibuat oleh Nabi pada gelas. Ini orang yang sayang pada Nabi. Dia tengok benda ni. Rasulullah minum macam mana ya? Dia ambil gelas, dia baca hadis. Nabi Muhammad kalau dia minum satu gelas, dia kongsi dengan isterinya. Aisyah minum, Nabi tengok bibi Aisyah, Nabi minum daripada bibi yang sama. Subhanallah. Romantiknya tuan-tuan. Aisyah minum, Nabi tengok bibi tu kat situ, Nabi minum daripada bibi tu. Rasulullah, minumkah kita? Tak apa, sayang. Kita sekarang bibi situ, ambil lain lah. Abang kenapa tak minum bekas ni? Geli aku, gigi tak ada, tinggal gusi. Dengan sebatang gigi aku geli tengok kamu ni. Udah geli tuan-tuan, ya Allah. Sebab itu abang-abang yang mana tak ada gigi, pasanglah gigi, tuan-tuan. Ini kadang-kadang kita dia ada gigi palsu, udah duduk main gigi. Dia duduk main gigi palsu, keluar masuk, orang menggeli. Dia nak ngusik cucu, duduk gigi tu. Cucu nangis, apa hacum, tolong gigi. Tuan-tuan minum susu macam itu buat, ya Allah, gelilah orang. Sebab tu bukan kita ni nak ceritakan minum itu. Kita nak cerita, Rasulullah nak cerita, jaga mulut biar bersih, jaga mulut biar wangi. Itu maksud Nabi. Cuba abang-abang tengok misai abang-abang. Nabi ada misai. Adakah misai macam aku? Nabi misai elok, cantik misai Nabi. Kita misai masuk dalam mulut, tak nampak mulut. Udah macam memerang. Untuk lagu tu,
Susah hati. Isteri pun susah hati. Pergi minum kedai nasi kandar, teh tarik minta. Dua minum. Paruh ni. Minum separuh susu ni melekat. Abah, malu orang tengok misai tu. Malu buang misai tu. Apa susahnya? Itu bukan sifat Nabi, tuan-tuan. Nabi ni bersih, mukanya ceria, basyiru. Jumpa dengan jiran, basyiru, seronok. Jumpa dengan isteri, seronok. Anak ayah. Ini bila kita balik, anak sambut, ayah balik, tak aku letih ni. Ayah balik kamu ni. Nabi Muhammad ni muka ceria. Jumpa orang ceria, senyum. Dengan isteri senyum. Cuba tuan-tuan tengok hari ni. Tuan-tuan dah senyum ke belum dengan anak? Saya hari ni tak senyum lagi dengan isteri saya, tuan-tuan. Nak senyum macam mana? Dia diipuh. Macam mana nak senyum? Gila senyum. Tak boleh senyum. Buat 3G tadi pun tak nampak, tuan-tuan. Buat 3G tadi, gambar saya nampak, gambar dia tak nampak. Apa gambar ni tak nampak. Kita kena senyum. Senyum tu sedekah. Rasulullah bila dia minum susu, dia minum kopi, masin. Nabi letak balik. Udah lama kita tak kongsi satu gelas kan? Lah ya Rasulullah. Minumlah. Dah lama. Rasulullah pun bagi ke Aisyah. Aisyah pun minum. Minum masin. Allah Rasulullah minta maaf masin. Nampak? Nabi tak marah. Aisyah ketawa. Lama-lama dua-dua ketawa. Balik nanti kalau tuan-tuan minta dekat isteri tuan-tuan, kopi apa? Daga benar ni. Lama benar ustaz tu ceramah. Isteri pun hantar kopi. Hantar-hantarnya masin. Agak-agak macam mana? Merekat. Semuanya dah elok dah. Masin pula. Bodoh kata dia. Aku cerai talak satu kamu. Astaghfirullahalazim. Itu bukan sifat Rasul. Bukankah isteri kita dah buat kopi 15 tahun tak pernah komplain, hari ni baru buat silap, kenapa nak ceraikan dia? Sebab tu tuan-tuan kena senyum. Senyumlah, datang masjid senyum, ceramah senyum, semua orang suka. Cuma saya minta tuan-tuan, bila senyum pastikan ada orang. Jangan duduk depan pintu rumah senyum. Orang depan ngendak, tuan-tuan. Abang dah duduk 2 hari saya nampak Pak Ahmad macam tu, abang. Udah sakit dengan mak tu. Orang kata gila, tuan-tuan. Penuh tampui nanti kan. Ni yang Rasulullah bawa, bermanih mukalah dengan jiran. Yang ketiga, tanda-tanda orang beriman, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada hari kiamat, siapa beriman pada Allah, muliakan tetamu. Saya nampak kertas digantung tu. Di bawah kemah ni ada kertas. Dhaif wanita, dhaif laki-laki. Dhaif tu maknanya tetamu. Fal yukrim dhaifah, muliakan tetamu. Dhaif tu maknanya tetamu. Satu lagi DJ dhaif. Memuliakan tetamu. Hari ni pihak surau memuliakan tuan-tuan. Kemah dibagi, kipah dibagi, tikar dibagi, makan dibagi. Itu maknanya memuliakan tetamu. Sifat beriman. Dah jemput, makan tak bagi, leceh lah. Tengok hari ni makan, siap tapau lagi. Ada yang belum makan, bungkus dah bungkus. Hebat tuan-tuan. Kita nak meraihkan tetamu, buat tanda elok-elok. InsyaAllah peruntukan dapat buat tanda baru elok. Saya pergi ceramah tuan-tuan, yang paling saya runsin tanda. Kadang-kadang pintu tak ada. Saya pergi ceramah, pintu tak ada tanda tuan-tuan. Elok masuk nak tutup, mana ke pintunya pula? Udah cari pintu, rupanya sandar di luar. Bawa masuk balik, hoi masuk pasang balik. Runsin tuan-tuan. Apa dema ni? Dema tak apalah bila nak kencing. Dema balik start motor, balik ke rumah. Dema duduk di situ. Macam saya ni jauh. Takkan nak balik ke Ipoh pula. Nak mana ustaz kencing? Kata dia. Tuan-tuan jagalah tanda elok-elok. Besok dah siap tanda elok-elok, jaga. Kadang pintu ada, selak tak ada. Mana pula selaknya?
ni pen. Asyik baik pen, cantik punya. Buatnya pen tak ada. Satu pegang pintu. Gapai. Masa itulah orang datang pula. Oh, ada orang ni. Ya Allah tuan-tuan. Udah terberentak di situ tuan. Tolonglah jaga. Kita ni meraihkan tetamu. Sifat orang beriman meraihkan tetamu. Apa dia meraihkan tetamu? Bangun bila dia sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Din. Kamu datang juga rumah aku, Din. Peluk. Sebab kita Dan. Dia Din. Bolehlah peluk. Jangan kita Dan. Dia Kak Dun. Kak Dun. Udah lari Kak Dun, tuan-tuan. Apa yang nak peluk aku? Tuan-tuan kena tengoklah. Yang laki peluk laki, yang perempuan peluk perempuan. Okey, dia sampai belaga pipi. Itu kalau jarang jumpa. Ini tiap-tiap hari jumpa. Kak Nah, belaga pipi udah musim Kak Nah tu tuan-tuan. Dia yang boleh belaga pipi ni kalau sekali-sekala jumpa. Barulah boleh belaga pipi. Ustaz Kazim, ya Allah, selalu tengok dalam YouTube aja. Belaga pipi, ambil berkah tuan-tuan. Saya dah unsin tuan-tuan. Saya ceramah satu tempat, misep jambang ni penuh. Ustaz Kazim, tengok dalam CD aja. Dia tarik kepala saya, pak tuan-tuan. Aduh, pipi saya betul-betul kena kat hidung ni. Kena dekat hidung saya ni, kena kat janggut dia tu. Tajam, ya amat. Udah sakit, tak sempat diselamatkan tuan-tuan. Menung saya tu, dia tekan betul-betul. Berkat apa ke benda ni tuan-tuan. Itu melekat nama dia. Yang kedua, bila tetamu sampai, layan dia bercakap. Jangan tak layan menung, tak layan. Layan. Tetamu ni dia seronok kalau kita layan. Abang Mat sihat, Abang Mat? Abang Mat sihat, Alhamdulillah lah. Tapi 2-3 hari ni demam. Hari ni yang peluh sikit, Alhamdulillah lah. 2-3 hari tu demam, kena hujan gamaknya. Aduh. Yelah, sekarang musim tak tentu abang ya. Kejap Kedah banjir, kedap Johor banjir. Yelah kita dia. Anak-anak abang Mat ke mana? Anak abang Mat tak ada dah, semua dah keluar. Oh iya ke? Anak abang Mat 3 Kuala Lumpur. Oh gitu. Yang bongsu mana? Yang bongsu dekat ni, dekat apa nama Taipei, Sungai Siput. Apa yang buat Sungai Siput? Masuk pusat serenti. Oh gitu. Barulah layan seronok. Atau Abang Mat duduk dengan siapa? Mak mana? Kak Leha mana? La ilaha illallah. Kamu tak tahu ke Kak Leha tak ada? Dah meninggal. Oh, tak tahu. Tak ada siapa khabar. Dia meninggal tu, Din. Kiranya dia meninggal tu, kiranya dia meninggal tu, dia tak ada tu, kiranya pukul 12. Kita nak dengar pukul berapa nak mati ni? Kiranya dia tak ada tu, kiranya tu dalam pukul, kiranya pukul 12 dia tak ada. Habis tak ada pukul 12 lah, mandi kapan apa semua, lepas tu kita ke bumi, rezeki dia lah. Baru seronok tetamu tanya. Atau Pak Abang Mat duduk seorang tak sunyi ke? Itu Abang Mat cadang, nak nikah lain lah. Baru seminggu tuan-tuan, kubur merah lagi tuan-tuan. Seronok tak nyimbang kalau layan macam itu? Ini tetamu tanya, Abang Mat sihat? Sihat. Nak tanya apa pula tu? Anak-anak Abang Mat ke mana? Kuala Lumpur. Isteri mana? Dah mati. Letih tuan-tuan. Tak mesra alam langsung. Dia kena mesra. Yang keempat, kena jamu. Jamu makan yang terbaik. Jangan tak jamu. Udah 4 jam nyimbang tak ada jamu. Padahal dia tukar jamu. Tak ada jamu langsung sampai tetamu terbalik. Tak apalah Kak, saya nak balik dah. Ya Allah, udah nak balik ke? Tak sempat makan apa-apa. Pelotak dia tuan-tuan. Udah 4 jam makan. Apa takkan aku nak buka biskut Milo di bawah di dapur kamu tu? Kenalah jamu yang terbaik. Kalau tuan-tuan ada banyak makanan di dapur, tanya lagi. Okey Din, Milo, teh ais, teh kosong,
Cakap, aku buat untuk kamu. Carrot susu. Udah melampau kamu ni. Mana ada carrot rumah aku? Kamu ingat aku ni arnak. Dah aku tanya kopi, teh. I cakap Milo. Udah, carrot susu. Minta tuan. Ada tetamu, ada tuan rumah macam itu punya hebat. Okey Ustaz. Ustaz nak apa cakap? Sorry, apple juice. Okay, I want to you. Just for you. Okay, I want okay, passion. Okay, just man. Okay, bila man. Okay, ini seronok tuan-tuan. Okay Ustaz, I buat untuk Ustaz krim pie. Daging ke apa? Dagingnya. Tu dia tuan-tuan. Menang saja. Ini apa kejadah ni saya tanya. Udah lain macam menang ni. Ini namanya spaghetti Ustaz. Udah berbelit ni kata dia. Hei tuan-tuan, saya tak terjamu. Ini perangai orang Syria. Orang Syria, kalau tuan-tuan pergi rumah dia, stokin yang tuan-tuan pakai tu, dia buka, dia basuh, dia sidai sampai kering. Tu orang Syria. Stokin kita sikit punya bau ke tuan-tuan. Dia gunakan serbuk pencuci daya. Bersih kita punya stokin. Kasut kita tu dia susun betul-betul menghadap ke arah keluar. Kita keluar nanti sarung aja. Itu orang Arab, Syria. Kalau kita pergi rumah dia tuan-tuan, dia sembelih kambing. Dia sembelih kambing, kepala kambing tu letak di atas meja. Itu tandanya dia hormat habis pada tuan-tuan. Tuan-tuan jangan terkejut kalau pergi rumah dia udah kepala kambing. Mak apa pun kepala ni mak. Dia bukan marah, itu tanda hormat. Kepala kambing tu terjelek kambing itu. Itu tandanya dia hormat pada tuan-tuan. Itu orang Syria. Yang mana belum kahwin, cari orang Syria. 50,000 tuan-tuan. Kereta sebiji tuan-tuan, 50,000. Kita orang kampung, macam saya orang kampung, kalau tetamu nak datang, tak ada kambing, ayam kampung. Satu keluarga kejar ayam kampung. Abang, besok Pak Ngah nak sampai, apa nak jamu? Ayam lah. Besok tu lepas subuh udah kejar ayam tu. Anak cucu pok mak kejar ayam. Larilah ayam kampung. Ayam kampung tu surrender. Udahlah, aku tak lari dah. Semelih lah. Tapi kita jarang lah bubuh kepala ayam atas meja. Apa yang pulak kepala ayam ni? Jarang benar tuan-tuan. Ini sifat orang yang raih tetamu. Yang kelima, yang keenam, kena tunjuk arah kiblat. Kena tunjuk arah kiblat. Ni sejadah Kak Ha, ni sejadah Kak Ha, ini telekung. Kak Ha tak bawa telekung, elok kamu letak telekung. Kenapa Kak Ha tak bawa telekung? Tak sangka nak semayang. Semayang pun sangka Kak Ha. Ini sejadahnya, ini kiblatnya Kak Ha ya. Kena cerita kiblat. Jangan sampai dia tanya, "Pah, mana kiblat?" Tahun lepas belah sana. Tahun ini tukar belah situ gambarnya gitu. Kiblat main tukar-tukar tuan-tuan. Kan tengok kita ni. Tuan-tuan cuba tengok astro. Cuba tengok astro. Piring astro tu menghadap ke arah mana? Kanan, kiri, barat, timur, utara, selatan. Cuba tuan-tuan tengok. Cecita. Piring astro tu menghadap ke mana? Semua menghadap ke arah kiblat. Semua menghadap ke arah kiblat. Ada astro tu menghadap ke arah matahari. Kompong tak dapat gambar. Sebab Kaabah, sebab Mekah adalah pusat dunia, pusat graviti dunia. Yang ini yang tak perasan. Dia tahu rumah dia ada astro, tapi dia tak pernah nampak astro tu semua menghadap ke arah kiblat. Tuan-tuan tengok rumah pangsa, rumah flat, kondominium pasang astro, semua sama je. Semua menghadap ke arah kiblat. Sebab kiblat dia tarik graviti. Satelit di langit semuanya menjurus ke arah Kaabah. Tuan-tuan bawa kompas pergi ke Kaabah, tuan-tuan carilah kompas takkan bergerak, dia tetap statik di situ. Sebab itulah orang yang tawaf, kalau dia tawaf perlahan-lahan mengelilingi Kaabah dengan penuh tertib, sihat orang itu. Tuan-tuan yang tak boleh tidur, tuan-tuan yang tak boleh tidur, pergi tawaf di Kaabah, buat umrah.
Tawaf, ya Allah, aku tawaf ni 7 kali pusingan kerana-Mu, ya Allah. Sepanjang pusingan tu, ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah, sembuhkanlah penyakit aku, ya Allah. Jalan perlahan-lahan, perlahan-lahan. Orang yang lumpuh pun boleh berjalan lepas itu dengan sihat. Tapi jarang orang belajar tentang kelebihan tawaf ni. Suami tuan-tuan dengan tuan-tuan sangat jarang, dah renggang. Tuan-tuan pegang isteri ataupun suami dia pegang telekung isteri dia, ataupun isteri pegangkan ihram suami dia, pusing tawaf elok-elok, sama-sama pusing tawaf, suami isteri ni akan jadi baik, tuan-tuan. Tapi sayang bila pergi tawaf suami isteri, ya, kalau kita hilang, kalau kita berpisah, abang tunggu kamu dekat Zam-Zam. Kalau kamu dulu, kamu dekat Zam-Zam. Kalau abang dulu, abang dekat Zam-Zam. Memang confirm berpisah, tuan-tuan. Balik ke Malaysia, orang pisah. Tuan-tuan yang mana anak-anak degil-degil, bawa pergi umrah, pusing satu keluarga ni, biar rapat. Di situ ada satu tarikan yang sangat hebat untuk merapatkan hubungan. Tapi jarang orang ambil benda ini. Sebab tu Nabi suruh kita tawaf ni dengan baik. Jangan ada potong, jangan ada lari, jangan langgar orang. Nabi suruh berjalan perlahan-lahan. Melainkan beberapa tempat kena berlari-lari sikit. Tetapi tuan-tuan yang lainnya suruh perlahan-lahan. Sebab di situlah pusat graviti yang menyusun darah ni bagi elok. Yang menjadikan aturan darah jadi baik. Yang menjadikan kita tak tenang jadi tenang. Sebab tu saya syorkan tuan-tuan, yang mana ada masalah, ziarah lah, haji lah, umrah lah. Di situ ada kesihatan pada kita. Yang keenam, hak jiran, hak tetamu ialah tunjuk tandah dia di mana. Dan cerita tandah dia. Yuk, tandah ni, tandah duduk. Jangan kamu cangkung atas tandah ni pula. Dah lah tandah duduk, dia pergi cangkung. Dia geli, tuan-tuan. Sebelum aku duduk, siapa duduk? Dia menung. Lalah dia berdiri atas tu. Dia duduk atas tu, cangkung. Pecah tandah tu. Bomba dengan ambulans datang, tuan-tuan, mengeluarkan kakinya yang tersepit. Yang terakhir, masa dah tamat, saya minta pada tuan-tuan, amalkan sunnah Nabi dalam semua kehidupan. InsyaAllah selamat kita. InsyaAllah selamat. Jangan gaduh-gaduh. Jangan gaduh-gaduh. Duduk satu taman ni, tak kira lah parti apa pun, jangan gaduh-gaduh. Allah turunkan barakah pada kampung kita, taman kita. Suburkan cinta. Suami isteri kena naikkan cinta. Sepesan banyak kali dah. Pegang tangan suami, pegang tangan isteri, gugur dosa daripada celah-celah jari. Ambil tangan isteri, tengok TV pun pegang tangan dia, cium. Belacan. Ini tidak jauh sana seorang, sini seorang. Belum nikah aja naik motor apa-apa. Dua-dua melekat dalam harga motor. Itu belum kahwin, kompok. Seat belakang kosong je. Dua-dua anak jantan dengan anak dara ni duduk dalam raga, tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Tapi bila dah kahwin, udah macam batu nisan. Seorang hujung, seorang depan. Tengah-tengah kubur, naik motor. Tak mau. Eratkan silaturahim. Jangan gaduh-gaduh. Bila tuan-tuan naikkan perasaan cinta, tak ada gaduh lah. Bila timbul cinta, pertarungan tidak berguna, selalu di jiwa menjelma rasa kasih belaka, kasih juga cinta, membawakan damai di jiwa, sekata sehati sejiwa, sebab cinta bahagia. Sayang-sayang ala adik sayang, pujaan hati bimbang. Tuan-tuan kena menyanyi lagu ni selalu, InsyaAllah. Duduk atas katil, pegang tangan isteri, nyanyi lagu. Nyanyi lagu elok-elok untuk dia. Tak salah menyanyi ni, tuan-tuan. Langsung tak salah. Nyanyilah. Aduhai adinda, dengarlah madah kekanda, tercurahlah cinta, ahai nyawa padamu juga. Seronoknya. Isteri tu menggeliat seronok ni.
Nanti isteri menyanyi pula, aduhai kekanda, junjungan kasihku puja, hidup bersumpah setia, ahai sayang kekal bahagia. Seronok tuan-tuan. Suami ni pegang pipi, geram. Peganglah. Jangan menyanyi lagu rock. Udah terbiat tuan. Jadi tuan-tuan, cukuplah sekadar itu. Saya dah ceramah 20 tahun di seluruh Malaysia ni. Inilah kali pertama datang ke Kota Tinggi ni. Jadi kalau nak jemput pula, lagi 20 tahun dah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, saya dah bawa buku saya yang terbaru. Banyak orang duk tanya doa-doa. Yang duk telefon, yang duk YouTube, yang duk mesej, yang duk Facebook. Macam-macam doa. Sudah kumpulkan doa sini. Tuan-tuan boleh ambil. Ini adalah baru siap buku ni. Baru siap hari Khamis yang lepas. Jadi ada di sana dijual. Sumbangan untuk sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah. Jadi yang kedua, pada 2 dan 3 Mac 2011, tuan-tuan boleh tengok saya dalam TV9, rancangan Tanyalah Ustaz. Dan 10 hari bulan 3, TV1, jam 7 malam, tuan-tuan boleh tengok sekolah saya. Sekolah Pondok Moden di Al-Barakah Manjui, di Ipoh, dalam TV1, 10 hari bulan 3, jam 7 malam. Kita jumpa lagi 20 tahun pada sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, kami menadah tangan bermohon kepadamu ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami pada malam ini pertemuan yang dirahmati olehmu. Dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini ialah perpisahan yang diberkati olehmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah amalan kami pada hari ini dan sepanjang hari ini satu bekalan yang sangat bermanfaat kepada kami di hari kiamat. Sebagai tanda kecintaan kami kepada Rasul kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman, kepada Engkaulah kami memohon, kepada Engkaulah kami minta segala bantuan dan pertolongan. Kekalkanlah hidayah dan tambahkanlah taufik hidayah kepada kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang diberkati olehmu ya Allah. Jadikanlah pasangan hidup kami pasangan yang akan berkekalan sampailah di dalam syurga ya Allah. Dan jadikanlah penduduk-penduduk taman dan seluruh yang datang pada hari ini ya Allah, kumpulan yang mencintai Islam, yang memperjuangkan Islam. Mudah-mudahan didatangkan barakah kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon kepadamu ya Allah, satukanlah hati-hati kami ya Allah. Dan jadikanlah surau ini adalah surau untuk kami menjalankan berbagai aktiviti yang menambahkan keimanan, yang meningkatkan perpaduan dan kasih sayang. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon kepadamu ya Allah, berikanlah kekuatan dan kesihatan kepada kami. Mudah-mudahan kami dapat beribadat kepadamu. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi sewaktu kami kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita jumpa pagi besok ya, kuliah subuh di masjid kita. Wallahu a'lam.